Hai, video kali ini cikgu nak sambung tentang bab 6 iaitu cabaran selepas pembentukan Malaysia. Video sebelum ni cikgu telah menjelaskan tentang cabaran dalaman serta pemisahan Singapura. Kali ini cikgu nak terang yang ketiga iaitu ancaman komunis. Komunis di negara kita telah bermula sejak kita belum merdeka lagi, melakukan serangan bersenjata terhadap anggota pasukan keselamatan, menyerap masuk ideologi komunis dan melakukan kegiatan sabotaj terhadap kemudahan awam seperti jalan raya, jalan kereta api dan bangunan kerajaan. Kerajaan British telah mengambil langkah yang serius dalam menangani masalah komunis, di mana pada tahun 1948 Undang-Undang Darurat telah diperkenalkan disebabkan ancaman komunis di negara kita. Di Sarawak pula, gerakan komunis bermula sejak zaman pendudukan Jepun di Sarawak oleh CCO. Bahagian pertama dan ketiga Sarawak menjadi sasaran utama komunis. Komunis melakukan kegiatan serangan dan selebratif terhadap orang awam. Yang seterusnya kita lihat bagaimanakah Parti Komunis melaksanakan gerakan politiknya di Sarawak. Parti Komunis di Sarawak menentang pembentukan Gerakan Malaysia, menyebabkan kerajaan Sarawak memburu dan menangkap mereka. Mereka berjaya melarikan diri di Kalimantan dan membentuk Parti Komunis Kalimantan Utara. PKKU meneruskan penentangan melalui Pasukan Rakyat Kalimantan Utara dan Pasukan Gerila Rakyat Sarawak untuk membentuk Republik Komunis di Sarawak. Pada 5 Ogos 1952, Komunis menyerang kawasan Batu Kitang, Kuching, Sarawak yang menandakan permulaan serangan komunis terhadap orang awam. Untuk mengatasi masalah komunis di Sarawak, kerajaan telah mengadakan usaha iaitu antaranya adalah Perang Saraf. Menerusi Perang Saraf, kerajaan telah mengadakan perhimpunan awam dengan memberikan kesedaran tentang bahayanya ancaman komunis. Risalah telah disebarkan untuk menyampaikan maklumat tentang bahayanya ancaman komunis dan menanamkan perasaan kebencian terhadap komunis. Kerajaan juga telah mengisytiharkan kawasan putih yang bebas daripada ancaman komunis, tawaran program pengampunan kepada anggota komunis serta menyediakan kemudahan perhubungan yang lebih baik kepada penduduk. Kerajaan juga telah melaksanakan operasi ketenteraan dan juga operasi hemat di Sarawak bagi menangani masalah komunis. Beberapa operasi ketenteraan dijalankan iaitu Operasi Hama 1965 di bahagian pertama, operasi oleh Rescom pula dilaksanakan di bahagian ketiga. Operasi seterusnya, Operasi Sri Aman dilancarkan di bahagian kedua. Semua operasi ini berjaya melemahkan gerakan komunis di Sarawak. Kerajaan juga telah melaksanakan operasi ketenteraan dan juga operasi hemat di Sarawak bagi menangani masalah komunis. Kerajaan menggunakan kaedah yang sama yang digunakan pakai dalam rancangan Bridge untuk dilaksanakan di Sarawak. Rancangan berbentuk memenangi hati rakyat ini dinamakan Operasi Hama. Ancaman komunis di Sarawak membangkitkan semangat penentangan dari penduduk tempatan. Penentangan berlaku kerana komunis membunuh orang awam. Apa itu Operasi Hema? Operasi Hema bermula pada Julai 1965. Rancangan dilaksanakan dengan mendirikan pentempatan baru untuk seramai lebih kurang 7,500 orang. Dalam tempoh 3 hari, seramai 1,200 keluarga dan kebanyakan berketurunan akar telah diarahkan berpindah ke 3 kawasan pentempatan baru sepanjang Jalan Kuching, Serian. Pentempatan ini telah dikawal sepanjang masa yang dikenakan perintah berkurung dalam tempoh 24 jam sehari bagi melindungi penduduk daripada ancaman komunis. Operasi ini berjaya menyebabkan gerakan komunis di Sarawak mulai goyah. Langkah pembentasan dan berterusan menyebabkan komunis telah ditangkap. Operasi Jalan Raja telah dilancarkan di Asaja di bahagian pertama pada awal tahun 1970. Pada 13 Oktober 1973, Bong Kek Chok, pemimpin komunis, menulis surat kepada Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob iaitu Ketua Menteri Sarawak pada ketika itu bagi menyatakan hasrat untuk berunding. Kesannya selepas beberapa hari seramai lebih kurang 500 anggota komunis keluar dari hutan dan menyerah diri. Seterusnya, mari kita lihat 8 langkah bagi mengatasi komunis di Sarawak.
Langkah pertama pada 6 Julai 1965, Operasi Hama dilancarkan di 3 kampung baru dibuka di bahagian pertama. Pada 8 Ogos 1969, operasi besar-besaran rampasan senjata di bahagian ketiga Sarawak telah dilaksanakan. Pada 24 Februari 1970, Operasi Jala Raja dilaksanakan di Asajaya, bahagian pertama, Sarawak. Langkah seterusnya, pada 8 Ogos 1971, Operasi Ngayau dilancarkan di bahagian ketiga Sarawak. Pada 26 Mac 1972, Rajang Area Security Command atau RESCOM dibentuk di bahagian ketiga Sarawak. Pada 21 Oktober 1973, Operasi Sri Aman dilancarkan. Pada 4 Julai 1974, Operasi Sri Aman ditamatkan. Anggota Komunis menyerah diri. Langkah terakhir pada 17 Oktober 1990, perjanjian damai menamatkan ancaman komunis telah diadakan antara pihak komunis dengan kerajaan Sarawak. Kesimpulannya, langkah mementeras komunis melalui usaha memenangi hati rakyat menyebabkan komunis tidak mendapat sokongan daripada penduduk. Pada 21 Oktober 1973, Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob selaku Ketua Menteri Sarawak menandatangani memorandum persefahaman di Rumah Sri Aman. Anggota Komunis CCO menyerah diri. Peristiwa ini membawa kepada berakhirnya ancaman komunis di Sarawak. Kerajaan Malaysia bersetuju untuk membatalkan Sekatan Keselamatan di kawasan Operasi Hema di Kuching Serian pada 5 Mac 1980. Seterusnya, kita melihat pula ancaman komunis dan keselamatan di Semenanjung Malaysia. Parti Komunis Melaya atau dikenali dengan PKM meneruskan kegiatan mengancam keselamatan di Semenanjung Malaysia. PKM bertindak agresif dengan menyerang anggota keselamatan dan orang awam serta memusnahkan kemudahan awam. Seterusnya, kita lihat apakah telah dilakukan oleh PKM di Semenanjung Malaysia. PKM telah melakukan serangan hendap terhadap pasukan keselamatan. Pada 17 Jun 1968, PKM telah melakukan serangan hendap terhadap pasukan keselamatan di Kro Perak yang mengorbankan seramai 16 anggota keselamatan. Antara pegawai kanan polis yang telah terbunuh adalah Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Rahman, Ketua Polis Negeri Perak Tan Sri Koh Chong Kong serta pemandunya. Orang awam dan kemudahan awam turut menjadi sasaran komunis. Pada bulan Julai 1969, seorang wanita diseksa sehingga mati di Sintok Kedah. Periuk api dipasang di sepanjang Jalan Changlun Kedah, Jalan Raya dan jambatan kereta api diletupkan. Pada 26 Ogos 1975, PKM meletupkan Tugu Negara di Kuala Lumpur. Tindakan mengebom tempat awam menimbulkan kemarahan rakyat terhadap komunis dan menuntut kerajaan mengambil tindakan tegas termasuk mengenakan Akta Keselamatan Dalam Negeri. Pihak keselamatan juga telah mengambil langkah memperkuat perkhidmatan perisikan untuk mengatasi kegiatan komunis. Terdapat pelbagai langkah yang telah diambil bagi melindungi rakyat dan orang awam daripada ancaman komunis. Antara langkah yang telah diambil adalah KOIN. Langkah ini merupakan usaha keselamatan dan pembangunan untuk memenangi hati dan fikiran rakyat bagi menyokong agenda dan dasar kerajaan memerangi komunis. Strategi yang digunakan ialah kerjasama antara pasukan keselamatan, ahli politik dan agensi kerajaan untuk menjalankan strategi KOIN yang berkesan. Usaha seterusnya adalah perjanjian kerjasama sempadan. Usaha ini dilaksanakan kerana kita menghadapi masalah kerana Parti Komunis membina khemah di luar sempadan negara kita. Oleh itu, langkah utama yang diambil seperti mengadakan persefahaman antara Kerajaan Malaysia dan Kerajaan Thailand melalui perjanjian kerjasama sempadan memerangi komunis pada tahun 1916 di Thailand. Demi menjaga keselamatan sempadan negara kita, Kerajaan Malaysia telah membina pagar sempadan dan beroperasi bersama. Perjanjian Hanyai pula diadakan pada 2 Disember 1989 di Hanyai, Thailand antara PKM Malaysia dan Kerajaan Thailand. PKM bersetuju membubarkan unit bersenjata serta memusnahkan segala senjata api
bahan letupan dan cerangkap sama. Kesimpulannya, kerajaan telah melaksanakan usaha yang serius bagi menjamin keselamatan negara. Usaha ini berjaya dilakukan melalui pengorbanan yang diberikan oleh anggota keselamatan. Rakyat juga memberikan kerjasama terhadap usaha yang dilakukan oleh kerajaan. Dengan terbentinya perjalanan Hanyai, maka tamatlah gerakan bersenjata PKM untuk merampas kuasa serta menubuhkan sebuah kerajaan Republik Komunis di Malaysia. Sebagai rakyat Malaysia, kita harus berbangga dan bersyukur kerana usaha menghapuskan ancaman komunis telah berjaya mengembalikan negara kita dalam keadaan aman dan makmur. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi kelas. Bye. Jangan lupa like video saya, subscribe dan share.